Di sebuah dewan persidangan yang besar di tengah-tengah Kuala Lumpur, cahaya dari chandelier kristal bersinar terang, memantulkan bayangan di lantai marmar yang berkilauan. Para tetamu berbusana sut dan pakaian malam duduk rapat memenuhi ruang. Di atas pentas, seorang lelaki pertengahan usia berpakaian sut hitam berkilat berdiri di belakang podium. Beliau ialah Dato Sri Khairul Nizam, seorang hartawan yang dikenali ramai di kota ini, seorang yang membina empayar hartanah yang hebat dari kosong. Beliau tersenyum yakin, mikrofon di tangannya bergetar sedikit apabila beliau mula berkata-kata dengan nada yang bergema. Semua orang di sini tahu bahawa saya suka membantu masyarakat. Beliau berkata, kata-kata itu disambut tepukan gemuruh. Tetapi hari ini, saya ingin menguji pengetahuan anda semua. Beliau berhenti seketika, matanya menyapu seluruh dewan. Saya akan bertanya soalan dalam bahasa Arab, soalan yang mudah mengenai makna peribahasa kuno. Jika sesiapa boleh menjawab, saya akan berikan wang tunai RM1 juta serta-merta. Suara gemuruh kedengaran di dewan. Orang ramai mula berbisik-bisik, memandang sesama sendiri dengan kebingungan. Dato Sri Khairul tersenyum lebih lebar. Beliau yakin tiada siapa di dalam bilik itu yang akan memahaminya. Beliau mula bercakap, perlahan-lahan dengan loghat Arab yang kelihatan fasih. Min al-za'afiyati al-maut. Beliau berhenti, matanya tertumpu pada orang ramai. Siapa tahu apa maksud ayat ini? Kesunyian meliputi seluruh dewan. Eksekutif peringkat tinggi, ahli perniagaan terkenal, dan selebriti industri hiburan semuanya duduk diam, tiada siapa yang berani bergerak. Kamera di dewan persidangan merakam wajah-wajah yang penuh kekeliruan. Ada yang cuba mencari jawapan di telefon, tetapi sia-sia. Dato Sri Khairul ketawa dalam hati. Beliau berfikir bahawa beliau telah mencipta detik yang sempurna untuk menunjukkan keunggulannya. Tetapi kemudian, suara kecil kedengaran dari satu sudut bilik. Itu adalah suara seorang gadis kecil, jernih seperti loseng. Saya tahu, Dato Sri. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Seorang gadis kecil berpakaian ringkas berdiri di sebelah tong sampah. Dia memegang kain buruk di tangan. Wajahnya dihiasi senyuman yakin. Dia ialah Nurul, gadis berusia 12 tahun, anak kepada Aminah, tukang cuci yang bekerja di hotel itu. Dato Sri Khairul mengerutkan kening, wajahnya berubah terkejut. Apa yang kamu kata? Beliau bertanya dengan suara yang mula bergetar. Nurul melangkah setapak ke hadapan, tangannya masih menggenggam kain buruk. Dia bercakap dalam bahasa Arab yang jelas. Min al-za'afiyati al-maut, bermaksud, ketamakan membawa kepada kematian. Dia berhenti seketika, matanya merenung tepat ke Dato Sri Khairul. Dewan persidangan senyap sunyi. Kamera merakam wajah Dato Sri Khairul yang serta-merta pucat. Peluh dingin mula merembes di dahinya. Bisikan mula kedengaran di kalangan penonton. Apa yang dikatakan oleh kanak-kanak ini? Apa maksud penipuan? Orang ramai mula berpandangan sesama sendiri dengan syak wasangka. Dato Sri Khairul cuba mengawal dirinya. Beliau tersenyum paksa. Kanak-kanak kecil, apa yang kamu merepek? Beliau berkata, tetapi suaranya tidak setegas dahulu. Nurul tidak menjawab. Dia hanya tersenyum kecil dan menundukkan kepala, seolah-olah dia tahu bahawa jawapannya telah mencetuskan sesuatu yang akan mengubah segalanya di dalam bilik itu. Bunyi shutter kamera kedengaran dari wartawan yang mula merakam detik itu. Cahaya dari chandelier kristal bersinar terang, tetapi bagi Dato Sri Khairul, dunianya kelihatan gelap serta-merta. Kembali 10 tahun yang lalu, di kawasan setinggan di pinggir Kuala Lumpur, Aminah adalah seorang wanita yang penuh harapan. Dia dan suaminya, Zulkifli, hidup sederhana di rumah kayu kecil. Zulkifli adalah seorang tukang yang mahir membuat perhiasan daripada kayu dan batu. Dia dan Aminah mengimpikan kehidupan yang lebih baik untuk anak perempuan kecil mereka, Nurul, yang baru beberapa bulan dilahirkan. Pada suatu hari, Zulkifli mendapat peluang besar. Beliau bertemu dengan seorang pedagang Arab bernama Abdul yang menyukai hasil kerjanya. Abdul menawarkan untuk melabur dalam perniagaan ekspor perhiasan ke Asia Tenggara dengan syarat Zulkifli dan Aminah perlu menyumbang sebahagian wang untuk memulakan projek itu. Aminah dan Zulkifli sangat teruja. Mereka mengeluarkan semua simpanan hidup mereka dan meminjam wang daripada saudara mara untuk melabur dalam impian ini. Tetapi kemudian, Dato Sri Khairul Nizam masuk ke dalam gambar itu.
Beliau adalah seorang broker yang mendakwa boleh membantu menguruskan dokumen dan kontrak. Beliau kelihatan boleh dipercayai, berpakaian kemas, dengan kata-kata yang tajam dan senyuman yang membuatkan orang mudah percaya. Aminah dan Zulkifli tidak tahu bahawa Datuk Seri Khairul mempunyai rancangan jahat di dalam hatinya. Beliau secara diam-diam memalsukan dokumen, menjadikannya kelihatan seperti Abdul yang melanggar kontrak. Akhirnya, Datuk Seri Khairul menggelapkan semua wang pelaburan Aminah, Zulkifli dan Abdul. Jutaan ringgit hilang dalam sekelip mata. Apabila kebenaran mula terbongkar, Abdul dituduh sebagai penipu. Beliau terpaksa kembali ke negaranya dengan rasa malu. Zulkifli sangat sedih. Beliau menyalahkan dirinya kerana menyebabkan kesusahan kepada keluarganya. Hutang bertimbun, saudara mara berpaling tada. Zulkifli tidak dapat menahan tekanan itu. Pada suatu malam, beliau memutuskan untuk menamatkan hidupnya sendiri, meninggalkan Aminah dan Nurul dalam kegelapan. Aminah terpaksa menghadapi dunia yang kejam sendirian. Dia kehilangan segala-galanya, rumah, wang dan suami. Dia terpaksa berpindah ke kawasan setinggan kecil, bekerja sebagai tukang cuci di hotel mewah yang dimiliki oleh Datuk Seri Khairul. Dia tidak pernah tahu bahawa Datuk Seri Khairul adalah orang yang meruntuhkan keluarganya. Namun begitu, Aminah tidak pernah membiarkan kepahitan menguasai dirinya. Dia percaya pada hukum alam. Jika kita berbuat baik, kebaikan akan menyusul, katanya kepada dirinya sendiri setiap pagi. Setiap petang selepas kerja, Aminah akan kembali ke rumah kayu lama di Setinggan. Dia duduk di sebelah Nurul dan menceritakan kisah tentang Abdul, pedagang Arab yang baik hati itu. Dia seorang yang baik, anakku, dia bercerita. Dia mengajar ibu kata-kata indah dalam bahasanya. Aminah bercerita dengan senyuman, walaupun matanya penuh dengan air mata. Nurul mendengar dengan penuh perhatian. Dia mula jatuh cinta dengan bahasa Arab sejak kecil. Dia meminta buku-buku lama dari perpustakaan komuniti dan menggunakan aplikasi percuma di telefon lama ibunya untuk belajar perkataan. Dia mengimpikan suatu hari nanti, dia akan memahami kisah ibu bapanya dengan lebih jelas. Pada masa yang sama, Datuk Seri Khairul menggunakan wang yang digelapkan untuk membina empayarnya. Beliau membeli bangunan pencakar langit, kereta mewah, dan berkahwin dengan wanita cantik tetapi sombong. Beliau mempunyai seorang anak lelaki bernama Luqman yang membesar dengan sikap manja. Datuk Seri Khairul berfikir bahawa beliau telah menang. Beliau berfikir tiada siapa yang tahu rahsianya, tetapi jauh di lubuk hatinya, beliau sering bermimpi buruk tentang Abdul. Wajah pedagang Arab itu muncul dalam mimpi, kata-kata dalam bahasa Arab bergema di kepalanya, Min al-Za'afiyati al-Maut, ketamakan membawa kepada kematian. Beliau bangun dengan peluh membasahi badan, tetapi beliau menggelengkan kepala dan memberitahu dirinya bahawa itu hanyalah mimpi. Hari-hari berlalu, Aminah masih bekerja keras. Dia sering diganggu oleh Datuk Seri Khairul dan penyelia Cik Puan Suraya kerana dia hanyalah seorang tukang cuci yang hina. Gajinya dipotong dengan alasan kecil, tetapi Aminah tidak pernah mengeluh. Dia bekerja dalam diam dan menggunakan setiap ringgit yang tinggal untuk membeli buku untuk Nurul atau membayar bil elektrik supaya Nurul boleh belajar pada waktu malam. Nurul membesar dengan azam yang kuat. Dia belajar dengan cemerlang, walaupun rakan-rakan di sekolah mengejeknya sebagai anak tukang cuci. Dia tidak pernah marah. Dia mengingati ajaran ibunya, berbuat baiklah walaupun dunia tidak adil. Dia menghabiskan masa lapangnya membaca buku bahasa Arab dan mula memahami maksud kata-kata yang diceritakan oleh ibunya. Dia berasa seperti dia sedang membongkar misteri masa lalu keluarganya. Pada malam sebelum acara besar Datuk Seri Khairul, Aminah dan Nurul duduk bersama di rumah kecil itu. Aminah memandang anak perempuannya dengan bangga. "Kamu sangat pandai kerana dapat belajar bahasa yang susah ini," katanya. Nurul tersenyum. "Saya mahu tahu lebih lanjut tentang ayah dan Encik Abdul, Ibu." Aminah memeluknya erat. Dia tidak tahu bahawa jawapan Nurul pada keesokan harinya akan mengubah segala-galanya. Pagi acara besar tiba. Kuala Lumpur sibuk dengan kereta yang melalui Jalan Sultan Ismail. Cahaya matahari pagi memantul pada bangunan pencakar langit yang megah. The Majestic Towers KL, salah satu empayar Datuk Seri Khairul Nizam, penuh dengan kekecohan. Pekerja berlari ke sana sini,
menyiapkan tempat untuk majlis amal besar-besaran yang dianjurkan oleh Dato' Sri Khairul. Acara ini diuar-uarkan sebagai pengumpulan dana untuk kanak-kanak miskin, tetapi pada hakikatnya, ia adalah pentas yang digunakan oleh Dato' Sri Khairul untuk membersihkan imejnya di mata masyarakat. Di dapur hotel, Aminah sedang menunduk mencuci pinggan. Bunyi pinggan mangkuk berlaga bergema di dalam bilik yang panas. Dia memakai pakaian tukang cuci kelabu lama, rambutnya yang mula beruban diikat kemas. Penyelia, Cik Puan Suraya, masuk dengan sikap sombong. Aminah, cepat sikit. Hari ini ramai tetamu penting. Kalau lambat, saya potong gaji, kata Suraya dengan nada keras. Aminah mengangguk diam-diam, tangannya terus menggosok pinggan mangkuk. Dia sudah biasa dengan kata-kata seperti itu. Dalam hati, dia memikirkan Nurul, satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Dia bekerja keras supaya anaknya dapat terus belajar, walaupun dia terpaksa menanggung ketidakadilan setiap hari. Pada masa yang sama, di tingkat atas hotel, di pejabat mewah, Dato' Sri Khairul sedang menyemak dokumen untuk acara hari itu. Beliau duduk di kerusi kulit hitam, tingkap kaca besar menampakkan pemandangan luas bandar Kuala Lumpur. Isterinya, Datin Sialita, seorang wanita cantik lewat 20-an, masuk dengan gaun merah yang dijahit rapi. Dato' Sri Khairul, apa yang akan Dato' cakap malam ni? Beliau bertanya dengan suara manis tetapi matanya penuh kedinginan. Dato' Sri Khairul tersenyum sinis. Saya ada kejutan, katanya, lalu mengambil buku nota lama dari laci. Saya akan menggunakan bahasa Arab untuk menarik perhatian. Soalan kecil yang pasti tiada siapa boleh jawab. Beliau ketawa. Datin Sialita mengangkat bahu dan berjalan keluar. Dia tidak begitu peduli. Dia berkahwin dengan Dato' Sri Khairul untuk wang dan status, bukan cinta. Dato' Sri Khairul memerhatikan belakang istrinya. Matanya penuh syak wasangka. Beliau tahu istrinya tidak setia, tetapi beliau membiarkannya kerana beliau sendiri tidak pernah setia kepada sesiapa. Beliau teringat kembali hari-hari 10 tahun lalu ketika beliau bertemu dengan Abdul, pedagang Arab itu. Abdul terlalu baik, terlalu mudah percaya. Dato' Sri Khairul mengambil kesempatan itu, beliau memalsukan dokumen, menjadikannya kelihatan seperti Abdul yang menipu, dan menggelapkan semua wang pelaburan itu untuk dirinya sendiri. Beliau menggunakan wang itu untuk membina segala-galanya yang beliau miliki hari ini. Tetapi jauh di lubuk hatinya, beliau tahu perbuatan itu meninggalkan parut yang beliau pilih untuk abaikan. Di kawasan setinggan berhampiran Sungai Klang, Nurul bangun awal untuk membantu ibunya bersiap untuk bekerja. Dia duduk menggilap kasut lama ibunya sehingga berkilat. Ibu, boleh tak Nurul ikut ibu ke hotel hari ini? Nurul bertanya, wajahnya penuh harapan. Aminah teragak-agak. Dia tidak mau anaknya melihat keadaan kerjanya yang sukar. Tetapi apabila melihat pandangan mata Nurul, dia mengangguk. Boleh, tapi kamu janji tak nakal. Nurul tersenyum lebar. Dia menyimpan buku bahasa Arab kecil di dalam beg sandang lamanya. Dia suka membawanya kerana ia membuatkan dia berasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Dia ingat ibunya pernah bercerita tentang pedagang Arab bernama Abdul, yang pernah mengajar ibunya kata-kata indah dalam bahasa Arab. Nurul bertekad untuk belajar bahasa ini bagi memahami kisah keluarganya. Dia berlatih setiap hari, walaupun dia terpaksa duduk membaca di bawah cahaya malap di rumah yang tiada tingkap. Di hotel, kekecohan bertambah apabila tetamu mula tiba. Kereta mewah berbaris di hadapan pintu masuk. Wartawan menyiapkan kamera untuk merakam Dato' Sri Khairul sebagai hartawan yang dermawan. Beliau turun dari lift dengan gaya yang anggun, sut hitam dijahit sempurna, wajah penuh senyuman mesra. Tetapi di mata Aminah, yang berdiri menyapu lantai di satu sudut lobi, dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia pernah melihat Dato' Sri Khairul beberapa tahun yang lalu. Pada hari beliau datang bertemu Zulkifli untuk membincangkan perniagaan. Dia mengingati senyuman itu, tetapi dia tidak tahu bahawa Dato' Sri Khairul adalah orang yang memecah belahkan keluarganya. Nurul ikut ibunya ke hotel. Dia membantu ibunya mengangkat baldi air dan kain buruk. Walaupun letih, dia sentiasa tersenyum. Dia melihat sekeliling dewan besar yang penuh dengan cahaya dan orang-orang berpakaian mewah. Dia berasa seperti berada di dunia yang sama sekali berbeza daripada kehidupannya, tetapi dia tidak berasa rendah diri.
Dia mengingati ajaran ibunya, tidak kira seberapa miskin kita, jika hati kita baik, kebaikan akan menyusul. Pada sebelah petang, Dato Sri Khairul memanggil mesyuarat pasukan untuk menyemak kesediaan acara itu. Beliau duduk di kepala meja, matanya tajam. Semuanya mesti sempurna, katanya dengan nada yang tidak membenarkan sebarang bantahan. Malam ini, saya akan membuat semua orang mengingati saya sebagai seseorang yang unik. Beliau mengeluarkan buku nota lama, melihat ayat Arab yang pernah dicatatnya 10 tahun lalu daripada Abdul. Beliau tersenyum dalam hati, berfikir bahawa menggunakan bahasa ini akan membuatkannya kelihatan berpendidikan dan misteri di mata orang lain. Tetapi apa yang beliau tidak tahu, ada seorang di bandar ini yang memahami bahasa itu lebih baik daripada yang beliau sangka. Nurul bersembunyi di sudut sunyi hotel, sedang membaca buku bahasa Arabnya. Dia terjumpa satu ayat dalam buku itu, Min al-Za'afiyati al-Maut, ketamakan membawa kepada kematian. Dia berasa meremang tanpa sebab. Dia mencatat ayat itu dalam buku kecilnya, tanpa mengetahui bahawa ia akan menjadi kunci penting dalam beberapa jam akan datang. Semasa acara hampir bermula, Aminah diarahkan untuk membersihkan Dewan Persidangan Besar. Dia berjalan dengan baldi air dan mop. Nurul mengikutinya untuk membantu tanpa mengeluh. Kedua-dua mereka bekerja dalam diam, di tengah-tengah bunyi muzik dan perbualan tetamu kehormat. Aminah memandang anak perempuannya dengan kasih sayang. "Kamu sangat pandai kerana membantu ibu," katanya. Nurul tersenyum. "Saya mahu buat ibu bangga." Pada ketika itu, Dato Sri Khairul lalu di Dewan. Beliau menjeling Aminah dan Nurul dengan pandangan menghina. Kenapa tukang cuci ni bawa anak dia, fikirnya dalam hati, tetapi beliau tidak berkata apa-apa. Beliau mempunyai perkara yang lebih besar untuk ditumpukan. Malam ini, beliau akan menjadi bintang acara itu, dan tiada apa yang akan menghalangnya. Tetapi di hati Aminah, dia merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Dia merasakan bayangan gelap sedang menyusup. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia percaya pada apa yang selalu dia ajarkan kepada Nurul. Kebaikan dan kejahatan tidak akan terlepas. Dia menunduk memeluk Nurul perlahan-lahan, dan kedua-duanya meneruskan kerja mereka dengan tenang. Majlis amal di The Majestic Towers KL bermula apabila matahari terbenam. Lampu di Dewan Persidangan Besar bersinar seperti bintang. Orang ramai berpakaian malam, dan sut mewah duduk berbaris di meja yang dihiasi dengan bunga mahal. Muzik lembut dari orkestra kedengaran sebagai latar. Wartawan mengangkat kamera untuk merakam setiap saat acara ini yang diwar-warkan sebagai malam harapan untuk kanak-kanak miskin di Kuala Lumpur. Tetapi pada hakikatnya, ia adalah pentas yang digunakan oleh Dato Sri Khairul Nizam untuk memuji dirinya sendiri. Aminah masih bekerja dalam diam di satu sudut bilik. Dia menyapu lantai dengan berhati-hati, tangannya yang kasar akibat kerja berat bergerak dengan mahir. Nurul berdiri berdekatan, memegang kain buruk, membantu mengelap tepi meja yang kotor. Dia melihat sekeliling dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Dunia ini kelihatan berbeza daripada kawasan setinggan tempat dia dibesarkan, tetapi dia tidak berasa takut. Dia mengingati ajaran ibunya dengan baik. Tidak kira di mana kita berada, jika hati kita baik, semuanya akan baik. Di atas pentas, Dato Sri Khairul berdiri dengan megah. Beliau memegang mikrofon dengan yakin, matanya menyapu penonton yang bertepuk tangan menyambutnya. Beliau mula bercakap dengan nada yang mesra tetapi diselubungi kesombongan. "Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini," katanya. "Saya telah mendedikasikan seluruh hidup saya untuk mencipta peluang bagi mereka yang kurang bernasib baik, dan malam ini kita akan melakukan sesuatu yang hebat bersama-sama." Tepukan gemuruh kedengaran lagi. Orang ramai tersenyum, memandang Dato Sri Khairul dengan kagum. Tetapi Aminah, yang berdiri dalam bayangan, memandangnya dengan mata yang penuh perasaan yang dia sendiri tidak dapat jelaskan. Dato Sri Khairul terus bercakap. Kisahnya kelihatan sempurna. Beliau menceritakan tentang permulaan dari kosong, berjuang melawan kesukaran, dan menjadi hartawan dengan hasil kerja kerasnya. Penonton terpesona dengan kata-katanya, tetapi ada beberapa orang di dalam bilik itu yang mula merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Encik Razali, kawan lama Dato Sri Khairul yang duduk di barisan belakang, memandangnya dengan pandangan dingin.
Razali adalah salah seorang daripada segelintir orang yang tahu kebenaran tentang penipuan 10 tahun yang lalu. Dia pernah menjadi saksi pada hari Dato Sri Khairul menggelapkan Wang Abdul dan keluarga Aminah, tetapi dia memilih untuk berdiam diri kerana takut akan pengaruh Dato Sri Khairul. Pada masa yang sama, Nurul yang berdiri di sebelah tong sampah memandang Dato Sri Khairul dengan perasaan pelik. Dia pernah mendengar namanya daripada ibunya, tetapi tidak pernah tahu bahawa beliau adalah orang yang mengubah kehidupan keluarganya. Dia mengeluarkan buku kecil dari beg sandangnya, membukanya ke muka surat di mana dia mencatat ayat Arab, Min al-Za'afiyati al-Maut. Dia mengulang ayat itu dalam hati. Suaranya seolah-olah mempunyai kuasa yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Dato Sri Khairul terus bercakap. Beliau bercerita tentang perjalanannya ke Timur Tengah beberapa tahun lalu, satu pembohongan yang beliau cipta untuk menjadikan dirinya kelihatan menarik. Saya belajar banyak daripada budaya yang berbeza, katanya, dan saya ingin berkongsi apa yang saya pelajari. Beliau berhenti seketika, matanya menyapu penonton dengan senyuman licik. Saya akan bertanya soalan dalam bahasa Arab. Ia adalah peribahasa kegemaran saya. Jika sesiapa boleh menjawab, saya akan mendermakan RM1 juta kepada yayasan atas nama orang itu. Penonton mula berbisik-bisik dengan teruja, tetapi juga dengan kekeliruan. Tiada siapa di dalam bilik itu yang memahami bahasa Arab. Beberapa ahli perniagaan cuba mencari jawapan di telefon, tetapi isyarat internet di Dewan Persidangan terlalu perlahan. Dato Sri Khairul tersenyum lebih lebar. Beliau berfikir bahawa beliau telah mencipta detik yang akan membuat semua orang mengingatinya sebagai seseorang yang unik. Di satu sudut bilik, Aminah berhenti menyapu lantai seketika. Dia memandang Dato Sri Khairul. Suaranya mengingatkannya pada hari Zulkifli menceritakan tentang pedagang Arab itu. Dia ingat Zulkifli pernah menyebut tentang satu ayat dalam bahasa Arab yang diajar oleh Abdul. Dia tidak faham maksudnya, tetapi dia ingat bahawa ia adalah penting. Dia berpaling memandang Nurul yang berdiri berdekatan. Jangan nakal, duduk dekat dengan ibu, katanya perlahan. Nurul mengangguk, tetapi matanya masih tertumpu pada Dato Sri Khairul. Dato Sri Khairul mengangkat mikrofon dan bercakap dalam bahasa Arab perlahan-lahan, Min al-Za'afiyati al-Maut. Beliau berhenti, matanya memandang penonton dengan yakin. Siapa tahu apa maksud ayat ini? Beliau bertanya dengan nada mencabar. Kesunyian meliputi seluruh dewan. Orang ramai berpandangan sesama sendiri dengan kebingungan. Ada yang ketawa perlahan, berfikir bahawa ini hanyalah satu persembahan yang Dato Sri Khairul sengaja buat untuk kelihatan menarik. Tetapi kemudian, suara kecil kedengaran dari sudut bilik. Saya tahu, Dato Sri. Semua orang berpaling. Seorang gadis kecil berpakaian ringkas melangkah keluar dari bayangan. Dia ialah Nurul, anak perempuan Aminah. Dia berdiri tegak, tangannya menggenggam kain buruk erat. Wajahnya penuh keyakinan. Dato Sri Khairul mengerutkan kening. Wajahnya berubah sedikit. Apa yang kamu kata, kanak-kanak? Nada suaranya mula bergetar. Nurul menarik nafas dalam-dalam dan bercakap dalam bahasa Arab dengan jelas. Min al-Za'afiyati al-Maut bermaksud, ketamakan membawa kepada kematian. Dia berhenti seketika, matanya merenung tepat ke Dato Sri Khairul. Dato Sri ingat dia. Dewan Persidangan senyap sunyi. Kamera merakam wajah Dato Sri Khairul yang serta-merta pucat. Peluh mula merembes di dahinya. Bisikan mula kedengaran di kalangan penonton. Beberapa wartawan mula mencatat dengan pantas. Razali, yang duduk di barisan belakang, tersenyum sinis. Dia tahu detik ini adalah permulaan kejatuhan Dato Sri Khairul. Aminah, yang berdiri di sebelah anak perempuannya, ternganga. Dia tidak faham bagaimana Nurul tahu tentang perkara ini, tetapi di dalam hatinya sesuatu mula terbentuk. Perasaan bahawa hukum alam sedang berlaku. Selepas kejadian di Dewan Persidangan itu, klip video yang dirakam oleh wartawan tersebar pantas di media sosial. Orang ramai di Kuala Lumpur dan seluruh negara bercakap tentang gadis kecil yang menjawab soalan bahasa Arab hartawan itu dengan fasih. Perkataan ketamakan membawa kepada kematian menjadi hashtag popular dalam sekelip mata. Wartawan mula menggali cerita di sebalik tabir. Ada yang mempersoalkan mengapa gadis itu tahu peribahasa itu dan mengapa wajah Dato Sri Khairul kelihatan begitu pucat.
Dato Sri Khairul duduk di pejabat peribadinya di tingkat atas bangunan pencakar langit. Beliau merenung skrin komputer dengan mata merah. Klip video itu telah dikongsi berjuta-juta kali. Komen di bawah klip itu penuh dengan soalan dan tuduhan. Adakah kanak-kanak itu bercakap benar? Apa yang Khairul sembunyikan? Beliau menggenggam penumbuk, jantungnya berdegup kencang kerana marah dan takut. Beliau tidak pernah terfikir persembahan kecil itu akan menjadi malapetaka seperti ini. Beliau mengambil telepon dan segera menghubungi peguam pribadinya. Uruskan klip itu sekarang. Saman semua orang yang berkongsinya. Beliau menjerit ke dalam talian. Tetapi kerosakan telah berlaku. Reputasi yang dibina bertahun-tahun mula goyah. Beberapa pelabur menarik diri daripada projeknya. Dato Sri Khairul tidak menyerah kalah. Beliau memanggil mesyuarat tergempar dengan pasukan perhubungan awam. Kita mesti menutup cerita ini, katanya dengan suara dingin. Beritahu ia hanya gurauan dan kanak-kanak itu diupah. Pasukan itu mengangguk, tetapi dalam hati mereka tahu ia sukar untuk ditutup. Media mula menghubungi untuk temu bual, dan soalan tentang Abdul, pedagang Arab itu, mula timbul. Sementara itu, di kawasan setinggan berhampiran Sungai Klang, Aminah dan Nurul tiba di rumah kayu kecil selepas malam yang sibuk. Nurul duduk di lantai kayu lama, wajahnya merah kerana teruja. "Ibu, Nurul tak tahu ia akan jadi macam tu," katanya. Aminah memeluk anaknya erat, matanya penuh air mata. "Kamu sangat pandai, anakku, tapi ibu takut ada masalah yang akan menyusul," katanya perlahan. Dia tidak tahu bahawa jawapan Nurul telah mencetuskan sesuatu, tetapi dia merasakan perubahan sedang datang. Keesokan paginya, Aminah pergi bekerja di hotel seperti biasa, tetapi apabila dia tiba di tempat kerja, penyelia Cik Puan Suraya memanggilnya masuk ke bilik. "Aminah, kamu digantung kerja buat sementara waktu," kata Suraya dengan nada keras. Kerana kejadian malam tadi, ia merosakkan imej hotel. Aminah tenganga. Dia tidak melakukan sebarang kesalahan, tetapi dia tahu ia datang daripada arahan Dato Sri Khairul. Dia mengangguk diam-diam dan berjalan keluar dari bilik. Hatinya berat. Dia perlu mencari kerja baru untuk menyara hidup. Dato Sri Khairul tidak berhenti di situ. Beliau memulakan rancangan pembangunan perniagaan yang lebih besar untuk menutup berita buruk itu. Beliau merancang untuk membeli tanah di kawasan setinggan, termasuk kawasan tempat tinggal Aminah dan Nurul. Beliau menghubungi ahli politik dan pegawai untuk mempercepatkan proses perobohan. "Tempat ini akan menjadi kondominium mewah," katanya dalam mesyuarat, "dan sesiapa yang menghalang akan menyesal." Beliau menggunakan wang untuk membeli mulut saksi lama, termasuk Encik Razali, kawan lama yang tahu rahsianya. Beliau memindahkan sejumlah besar wang kepada Razali. "Diam, dan kamu akan kaya," katanya. Razali menerima wang itu, tetapi dalam hati dia berasa bersalah. Aminah, selepas digantung kerja, terpaksa mencari kerja tambahan. Dia mengambil upah membasuh pakaian dan membersihkan rumah untuk jiran-jiran di setinggan. Tangannya merekah akibat air sabun, tetapi dia tidak mengeluh. Dia pergi ke pasar setiap pagi untuk membeli beras murah dan berkongsi dengan jiran yang lebih miskin. "Kita mesti bantu-membantu," katanya kepada Mak Cik Sompor, jiran yang sakit. Mak Cik Sompor tersenyum kepadanya. "Kamu sentiasa baik hati, Aminah." Nurul masih meneruskan pelajarannya. Dia pergi ke sekolah dengan kasut lama, tetapi dia tidak pernah malu. Dia menghabiskan masa lapangnya mengkaji bahasa Arab dengan lebih mendalam. Dia mencari buku-buku lama di perpustakaan komuniti dan menemui buku tentang peribahasa Arab. Dia membaca ayat Min al-Za'afiyati al-Maut sekali lagi dan mula memahami maksud yang lebih mendalam. Ia bermakna ketamakan akan membawa kepada pengakhiran. Dia berfikir dalam hati. Dia menceritakan kepada ibunya setiap petang. "Ibu, Nurul rasa ayat ni datang dari cerita benar." Aminah mendengar dan tersenyum. "Kamu sangat bijak, anakku. Jangan lupa gunakan pengetahuan untuk kebaikan." Dato Sri Khairul menjadi semakin tamak. Beliau memulakan projek baru, tanpa mempedulikan kesan terhadap orang miskin. Beliau mengarahkan anak buahnya menghalau penduduk dari tanah itu. Ada yang diugut, ada yang dipukul. Dato Sri Khairul berfikir, wang boleh menyelesaikan segala-galanya. Tetapi pada suatu malam, beliau bermimpi buruk lagi.
Beliau melihat Abdul berdiri merenungnya, mengulang ayat yang sama, Min al-za'afiyati al-maut. Beliau bangun dengan peluh membasahi badan, jantungnya berdegup kencang. Beliau menghubungi doktor. Saya sakit kepala semakin teruk setiap hari, katanya. Tetapi doktor berkata ia adalah kerana tekanan. Beliau tidak percaya. Beliau merasakan sesuatu sedang memburunya. Aminah dan Nurul terpaksa menghadapi lebih banyak kesukaran apabila berita perobohan setinggan tersebar. Penduduk mula panik. Aminah membantu menganjurkan mesyuarat kecil di komuniti. Kita mesti bersatu, katanya. Jangan menyerah. Dia mengajar Nurul untuk bersikap baik kepada semua orang, walaupun dalam masa sukar. Anakku, jangan marah sesiapa pun, walaupun mereka menyakiti kita, katanya. Nurul mengangguk. Nurul akan ikut ibu. Semasa Datuk Sri Khairul sedang bermesyuarat dengan pelabur, beliau menerima panggilan telefon daripada Datin Shalita, isterinya. Saya dah bosan, Khairul. Saya nak bercerai, katanya. Beliau sangat marah. Kamu nak ambil wang saya ke? Beliau menjerit. Tetapi Shalita tidak takut. Saya dah tahu rahsia kamu, katanya, lalu meletakkan telefon. Datuk Sri Khairul menggenggam telefon erat. Beliau tahu masalah semakin besar. Nurul di sekolah diejek oleh rakan-rakan kerana klip video itu. Kamu ni selebriti ke? Kata beberapa rakan sinis. Tetapi dia tersenyum. Saya cuma jawab soalan, katanya. Dia tidak marah. Dia menghabiskan masa lapangnya membantu rakan-rakan belajar. Mari, saya ajar, katanya kepada seorang kanak-kanak miskin. Kebaikan Nurul mula terkumpul tanpa disedari. Datuk Sri Khairul cuba menutup berita dengan menderma sejumlah besar wang kepada yayasan, tetapi media tidak berhenti. Mereka mula menyiasat kisah Abdul dan menemui bukti lama. Datuk Sri Khairul menghubungi Razali lagi. Kamu mesti bantu saya, katanya. Razali teragak-agak. Saya takut, Khairul, jawabnya. Tetapi Datuk Sri Khairul mengugut. Kalau kamu hianati saya akan musnahkan kamu. Aminah akhirnya mendapat kerja baru. Dia bekerja sebagai tukang cuci di sebuah kedai makan kecil. Gaji kecil, tetapi dia berpuas hati. Sekurang-kurangnya, kita ada satu sama lain, katanya kepada Nurul. Dia mengajar anaknya untuk bersabar. Hidup ada pasang surutnya, tapi hati yang baik akan membawa kita kepada perkara yang baik. Konflik mula memuncak apabila anak buah Datuk Sri Khairul datang ke setinggan untuk menghalau penduduk. Aminah berdiri menghalang. Ini rumah kami, katanya. Tetapi anak buahnya ketawa. Tuan kami berkuasa, kata mereka. Datuk Sri Khairul tidak tahu bahawa perbuatan ini akan kembali kepadanya tidak lama lagi. Hari-hari berlalu. Ketamakan Datuk Sri Khairul semakin berlipat ganda. Beliau tidak berhenti mengembangkan perniagaannya, walaupun kabar angin tersebar. Beliau mengarahkan anak buahnya mempercepatkan perobohan setinggan. Jangan biarkan sesiapa menghalang, katanya dalam mesyuarat dengan suara dingin. Sekumpulan anak buahnya menceroboh kawasan Sungai Klang pada waktu malam. Mereka mengugut penduduk supaya berpindah. Beberapa rumah dirosakkan sebagai contoh. Aminah, yang melihat kejadian itu, segera berlari membantu jirannya. Berhenti, kamu tak boleh buat macam ni, dia menjerit. Tetapi anak buahnya ketawa. Tuan kami ada wang, ada kuasa, kata mereka, lalu menolak Aminah jatuh. Nurul, yang baru pulang dari sekolah, melihat ibunya jatuh. Dia berlari untuk membantu. Ibu tak apa-apa. Dia bertanya dengan suara bergetar. Aminah bangun, menepis debu. Ibu tak apa-apa, anakku, katanya, lalu memeluk Nurul erat. Tetapi dalam hatinya, dia penuh dengan kemarahan dan ketakutan. Dia tidak tahu bahawa Datuk Sri Khairul adalah orang di belakang tabir, tetapi dia merasakan ketidakadilan sedang menyusup. Dia membantu jiran-jiran mengumpul barang yang bertaburan. Kita mesti kuat, katanya kepada Mak Cik Sompor yang menangis. Hukum alam akan membalas perbuatan jahat itu sendiri. Datuk Sri Khairul di rumahnya menerima laporan daripada anak buahnya. Dah selesai, Datuk Sri. Penduduk mula menyerah, lapor anak buahnya. Datuk Sri Khairul tersenyum sinis. Bagus. Cepat, kita mesti siapkan kondominium sebelum berita tersebar. Tetapi kemudian, dia merasakan sakit kepala yang teruk lagi. Dia memegang dahi, teringat mimpi buruk yang menghantuinya. Dia melihat Abdul dalam mimpi setiap malam, kata-kata Arab bergema di telinganya.
Beliau menghubungi doktor lagi. Saya tak tahan lagi, katanya. Doktor menasihatkan pemeriksaan kesihatan terperinci, tetapi Dato' Sri Khairul menolak. Pil tahan sakit dah cukup, katanya, memberitahu dirinya bahawa itu hanyalah tekanan. Datin Shalita, istri Dato' Sri Khairul, mula menunjukkan sikap yang lebih jelas. Dia menggunakan wangnya untuk membeli barang mewah dan berjumpa kekasih gelap secara rahsia. Dia tahu rahsia Dato' Sri Khairul daripada dokumen lama yang ditemuinya di rumah. Saya ada bukti, katanya kepada Dato' Sri Khairul pada suatu malam. Dato' Sri Khairul sangat marah. Kamu jangan fikir nak hianati saya, dia mengugut. Tetapi Shalita tersenyum. Kalau saya bercerai, saya akan ambil separuh wang dan beritahu semua orang kebenaran, katanya, lalu berjalan keluar. Dato' Sri Khairul berasa dikhianati oleh orang terdekat. Beliau mula minum arak lebih banyak untuk melupakan masalah. Aminah, selepas rumahnya dirobohkan, terpaksa berpindah ke rumah saudara buat sementara waktu. Dia bekerja lebih keras daripada sebelumnya, mengambil upah melakukan segala-galanya untuk mencari wang bagi Nurul meneruskan pelajaran. Ibu penat ke? Tanya Nurul. Aminah tersenyum. Ibu tak penat kalau ada kamu di sisi, katanya. Dia mengajar anaknya untuk memaafkan. Jangan marah orang yang menyakiti kita, anakku. Hukum alam akan uruskan sendiri. Nurul mengangguk dan memeluk ibunya. Dia menghabiskan masa lapangnya mencari maklumat tambahan tentang bahasa Arab. Dia menemui laman web lama yang menceritakan tentang peribahasa Arab dan mula mengisyaki bahawa ayat yang dijawabnya di acara itu berkaitan dengan masa lalu keluarganya. Encik Razali, kawan lama Dato' Sri Khairul, mula berasa lebih bersalah. Dia menerima wang daripada Dato' Sri Khairul tetapi tidak selesa. Dia secara rahsia menghubungi seorang wartawan penyiasat. Saya ada sesuatu untuk diberitahu, katanya melalui telefon. Wartawan mula menggali lebih dalam. Mereka menemui dokumen lama tentang penipuan Abdul. Berita mula tersebar di surat khabar kecil. Hartawan Khairul mungkin terlibat dalam kes penipuan lama. Tajuk berita itu membuatkan Dato' Sri Khairul menjerit marah. Beliau menghubungi Razali. Kamu khianati saya ke? Beliau menjerit. Razali menafikan, tetapi dalam hati dia tahu kebenaran hampir terbongkar. Lukman, anak lelaki Dato' Sri Khairul, mula mempunyai masalah. Dia mengambil dadah dan bergaduh dengan ayahnya. Ayah tak pernah pedulikan saya, katanya. Dato' Sri Khairul marah. Kamu ni tak guna, jawabnya, tetapi jauh di lubuk hati dia tahu ia adalah akibat daripada perbuatan jahat yang pernah dilakukannya. Beberapa anak buah Dato' Sri Khairul mula berpaling tadah kerana takut ditangkap. Mereka secara rahsia memberitahu kebenaran kepada polis. Tuan kami dah lama menipu orang lain, kata mereka. Aminah mendapat bantuan daripada jiran-jiran. Dia membuka gerai makanan kecil di pasar untuk mencari rezeki. Terima kasih sebab tolong, katanya kepada makcik sompor yang datang membeli. Nurul membantu ibunya menjual selepas pulang dari sekolah. Dia tersenyum kepada semua pelanggan. Kamu baik hati macam ibu kamu, kata seorang pelanggan. Dia tidak tahu bahawa kebaikan sedang terkumpul dan akan membawa perkara yang baik. Dato' Sri Khairul mula melihat lebih banyak tanda buruk. Syarikatnya disiasat cukai secara tiba-tiba. Ada bukti penyelewengan, kata pegawai kepadanya. Beliau cuba menggunakan wang untuk menyelesaikan masalah, tetapi tidak berjaya. Sakit kepala beliau semakin teruk setiap hari, sehinggakan beliau terpaksa dimasukkan ke hospital. Kamu terlalu tertekan, kata doktor, tetapi Dato' Sri Khairul tahu ia adalah hukuman yang menyusul. Nurul menemui buku lama di perpustakaan yang menceritakan tentang Abdul. Dia membaca dan mengalirkan air mata. Ibu, Nurul rasa Dato' Sri Khairul yang menipu ayah kita, katanya. Aminah terkejut. Betulkah, anakku? Dia bertanya. Nurul mengangguk. Ayat itu datang dari Abdul. Dia bagi amaran tentang ketamakan. Aminah memeluk anaknya. Kalau betul, hukum alam akan uruskan sendiri, katanya. Konflik mencapai kemuncaknya apabila wartawan mengumumkan berita besar. Abdul masih hidup dan akan kembali untuk memberi keterangan. Berita itu mengejutkan Dato' Sri Khairul. Beliau tahu pengakhiran sudah dekat. Berita kepulangan Abdul tersebar pantas di seluruh Kuala Lumpur. Wartawan dari saluran utama mula melaporkan kisah ini dalam berita malam. Orang ramai di media sosial bercakap lebih banyak tentang Dato' Sri Khairul.
Dia betul-betul menipu ke? Kata satu komen. Gadis kecil tu tahu kebenaran, kata yang lain. Dato Sri Khairul duduk di bilik tidur mewahnya. Tangannya bergetar sambil menatal berita di telefon. Beliau merasakan dunia sedang runtuh. Kenapa Abdul masih hidup? Beliau bergumam kepada dirinya sendiri. Beliau berfikir 10 tahun lalu, Abdul telah kembali ke negaranya dan pasti telah melupakan semua ini. Tetapi hakikatnya, Abdul tidak pernah lupa. Beliau menunggu masa yang sesuai untuk kembali. Dato Sri Khairul segera menghubungi peguamnya. Hentikan berita ni. Beliau mengarahkan, suaranya penuh panik. Peguam menggeleng. Sukar, Dato Sri Khairul. Bukti mula muncul, jawabnya. Dato Sri Khairul mencampakkan telefon ke lantai kerana marah. Beliau mundar-mandir dengan cemas, jantungnya berdegup kencang. Beliau mula melihat halusinasi. Abdul berdiri merenungnya di cermin. Min al-Za'afiyati al-Maut, suara itu bergema di kepalanya. Beliau memegang kepala, air mata mengalir tanpa disedari. Pada masa yang sama, Encik Razali telah membuat keputusan. Beliau tidak dapat menanggung rasa bersalah lagi. Beliau secara rahsia bertemu wartawan di sebuah kopitiam kecil. Saya tahu semua kebenaran, katanya dengan suara bergetar. Khairul menipu Abdul dan keluarga Zulkifli. Dia memalsukan dokumen dan menggelapkan wang, wartawan mencatat dengan pantas. Kamu ada bukti? Dia bertanya. Razali menghulurkan pemacu flash. Semuanya ada di sini, jawabnya, lalu bangun dan berjalan keluar dengan rasa lega. Berita besar disiarkan keesokan harinya. Kawan lama hartawan bongkar penipuan. Tajuk berita itu menyebabkan saham syarikat Dato Sri Khairul jatuh serta-merta. Pelabur meneleponnya tanpa henti. Kami tarik diri, kata beberapa orang. Dato Sri Khairul cuba membela diri dalam sidang media. Ini berita palsu, katanya dengan senyuman paksa, tetapi wartawan tidak percaya. Bagaimana pula dengan gadis kecil itu? Mereka bertanya. Wajah Dato Sri Khairul merah. Dia cuma kanak-kanak, jawabnya, tetapi jawaban itu hanya meningkatkan syak wasangka orang ramai. Aminah, yang sedang menjual makanan di pasar, mendengar berita daripada radio. Dia menghentikan tangannya yang sedang mengacau nasi. Dato Sri Khairul yang menipu kami ke? Dia berfikir dalam hati. Air mata mengalir di pipinya. Dia teringat Zulkifli, suami yang meninggal dunia kerana hutang. Dia menutup gerainya dan bergegas pulang untuk memberitahu Nurul. Anakku, kebenaran sedang terbongkar, katanya. Nurul memandang ibunya dengan mata besar. Nurul dah tahu, ibu. Ayat tu daripada Abdul, jawabnya. Anakku, kita tak akan membalas dendam. Kita akan tunggu hukum alam berlaku, kata Aminah. Datin Syalita melihat peluang itu. Dia menghubungi peguam untuk memfailkan perceraian. Saya ada bukti kecurangan dan penipuan, katanya kepada peguam. Dato Sri Khairul meneleponnya. Jangan buat macam ni, dia merayu. Tetapi Syalita ketawa. Kamu patut dapat ni, jawabnya, lalu meletakkan telefon. Lukman, anak lelaki, mendengar berita itu dan semakin marah kepada ayahnya. Ayah betul-betul buat macam tu ke? Dia bertanya. Dato Sri Khairul menafikan. Tak betul, katanya, tetapi Lukman tidak percaya. Dia melarikan diri dari rumah untuk tinggal bersama rakan-rakan dan mula mengambil dadah lebih teruk. Polis memulakan siasatan. Mereka memanggil Dato Sri Khairul untuk memberi keterangan. Kami ada bukti daripada Encik Razali, kata pegawai itu. Wajah Dato Sri Khairul pucat. Saya tak tahu menahu. Dia menipu, dia berbohong, tetapi pegawai itu tidak percaya. Abdul akan tiba di Kuala Lumpur minggu depan, kata mereka. Dato Sri Khairul berasa seperti disudutkan. Beliau pulang ke rumah dengan rasa putus asa. Sakit kepala yang teruk semakin bertambah. Beliau tidak dapat tidur, memikirkan perbuatan masa lalu. Saya betul-betul bersalah, beliau berfikir, tetapi masih tidak mahu mengaku salah. Orang sekeliling mula berpaling tadah daripada Dato Sri Khairul. Beberapa anak buahnya meletak jawatan. Kami tak nak masuk penjara dengan kamu, kata mereka. Kawan-kawan dalam kalangan sosial tidak menjawab telefonnya. Dia penipu, mereka berbisik di belakang. Dato Sri Khairul semakin terasing. Beliau duduk sendirian di rumah besar, memandang keluar tingkap.
melihat bandar Kuala Lumpur yang pernah menjadi miliknya tetapi kini kelihatan jauh. Aminah dan Nurul mendapat bantuan daripada komuniti. Penduduk yang tahu cerita itu mula menderma wang kepadanya. Dia patut dapat keadilan, kata mereka. Terima kasih, kata Aminah. Tapi saya cuma nak hidup tenang. Nurul mendapat beasiswa daripada sekolah. Kamu sangat pandai bahasa Arab, puji guru. Dia tersenyum. Saya belajar untuk balas Abdul. Abdul tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Beliau adalah seorang lelaki pertengahan usia, beruban, wajahnya penuh senyuman sedih. Wartawan mengerumuninya. Adakah kamu akan menyaman Khairul? Mereka bertanya. Abdul mengangguk. Saya datang untuk mencari keadilan, katanya dengan lohat Arab bercampur Melayu. Beliau teringat Zulkifli, kawan yang telah pergi. Saya akan buat untuk dia, fikirnya. Dato Sri Khairul mendengar berita kedatangan Abdul. Beliau berasa semakin takut. Beliau menghubungi peguamnya. Bolehkah kita menang kes ni? Beliau bertanya. Peguam menggeleng. Bukti kukuh, Dato Sri Khairul. Kamu patut mengaku bersalah, jawabnya. Dato Sri Khairul marah. Tidak, saya tak akan menyerah. Beliau menjerit, tetapi dalam hati dia tahu pengakhiran sudah dekat. Razali dipanggil untuk memberi keterangan kepada polis. Saya minta maaf kerana berdiam diri selama ni, katanya. Polis mengangguk. Kamu buat yang betul, jawab mereka. Kebenaran mula terbongkar satu persatu. Orang ramai mula melihat Dato Sri Khairul secara berbeza. Dia bukan wira, dia penjenayah, kata mereka. Aminah dan Nurul menonton berita di TV. Ibu, akhirnya hukuman datang, kata Nurul. Aminah tersenyum. Ya, anakku, tapi kita tak akan gembira dengan kesusahan orang lain, dia mengajar. Nurul mengangguk. Nurul faham. Dato Sri Khairul mula sakit teruk. Beliau dimasukkan ke hospital. Doktor mendapati beliau menghidap penyakit jantung. Tekanan terkumpul, kata doktor. Tetapi Dato Sri Khairul tahu ia adalah hukuman yang menyusul. Beliau berbaring di katil hospital, memikirkan hidupnya yang lalu. Saya terlalu tamak, beliau mengaku dalam hati, tetapi sudah terlambat. Shalita memfailkan perceraian. Dia mendapat sejumlah besar wang dan sebuah rumah. Selamat tinggal, Khairul, katanya, lalu pergi. Lukman tidak pulang ke rumah. Saya benci ayah, katanya kepada rakan-rakan. Dato Sri Khairul tinggal sendirian. Kesunyian menggigitnya, Abdul bertemu polis. Beliau menceritakan segala-galanya. Khairul menipu saya dan Zulkifli, katanya, bersama bukti. Polis mencatat. Kami akan mendakwa, kata mereka. Kebenaran terbongkar sepenuhnya. Orang sekeliling jelas melihat, Dato Sri Khairul bukan orang baik seperti yang beliau tunjukkan. Beliau mula kehilangan segala-galanya yang pernah dimilikinya. Kebenaran yang mula muncul menggegarkan bandar Kuala Lumpur. Berita utama di setiap media, hartawan Dato Sri Khairul Nizam didakwa penipuan besar. Rancangan TV malam menceritakan kisah Abdul dan Zulkifli secara terperinci. Orang ramai di media sosial memuat naik gambar Nurul, gadis yang mencetuskan segala-galanya dengan jawapannya di majlis amal. Kanak-kanak ni wira, kata satu komen. Khairul patut ditangkap, tulis yang lain. Orang ramai mula berkumpul, membantah di hadapan pejabat Dato Sri Khairul menuntut keadilan. Dato Sri Khairul berbaring di hospital. Bilik peribadi mewah tidak membantunya berasa lebih baik. Mesin pengukur jantung berbunyi mengikut irama. Beliau melihat keluar tingkap, melihat bangunan pencakar langit yang pernah dimilikinya, tetapi kini kelihatan seperti monumen kegagalan. Beliau merasakan sakit kepala semakin teruk setiap hari. Doktor berkata beliau perlu menjalani pembedahan jantung, tetapi Dato Sri Khairul takut. Beliau memikirkan mimpi buruk di mana Abdul muncul. Perkataan Min Alza Afiati Al-Maut bergema di kepalanya seperti sumpahan. Beliau mula percaya bahawa ini adalah hukuman yang menyusul. Shalita, bekas istrinya, masuk ke bilik hospital. Dia memakai gaun hitam dan cermin mata hitam mahal. Saya datang untuk menandatangani dokumen perceraian, katanya dengan suara dingin. Dato Sri Khairul memandangnya dengan mata letih. Kamu dah dapat semua yang kamu nak, tak cukup lagi ke? Beliau bertanya. Dia tersenyum. Saya cuma ambil apa yang saya patut dapat. Jawabnya, lalu meletakkan dokumen di atas meja.
Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Dato Sri Khairul menggenggam dokumen erat. Air mata mengalir di pipinya buat kali pertama dalam beberapa tahun. Lukman, anak lelaki yang pernah dimanjakannya, tidak datang melawat. Dia melarikan diri untuk tinggal bersama sekumpulan rakan yang tidak baik, menggunakan wang yang dicuri daripada ayahnya untuk membeli barang mewah. "Ayah, saya orang jahat," katanya. Kepada rakan-rakan dengan marah, dia mengambil dadah lebih teruk sehinggakan hampir mati akibat dos berlebihan. Rakan-rakan terpaksa membawanya ke hospital. Dato Sri Khairul mendengar berita ini daripada jururawat. "Anak saya." Beliau tidak dapat berkata-kata. Rasa bersalah mula menggigitnya. Razali menjadi saksi penting dalam kes itu. Beliau memberi keterangan kepada polis secara terperinci. "Khairul mengarahkan saya berdiam diri dan memberi saya wang untuk menutupinya," katanya. Polis mengumpul lebih banyak bukti, termasuk dokumen palsu yang digunakan oleh Dato Sri Khairul 10 tahun lalu. Abdul terbang ke Kuala Lumpur dan memberi keterangan di hadapan media. "Saya ditipu, wang pelaburan hilang semua." Zulkifli, kawan baik saya, terpaksa pergi kerana hutang, katanya dengan air mata. "Saya datang ke sini untuk keadilan." Beliau menyerahkan bukti tambahan, termasuk surat yang ditulis oleh Zulkifli sebelum meninggal dunia, yang menceritakan tentang penipuan itu. Aminah dan Nurul menonton berita di TV lama di rumah saudara. "Ibu, Encik Abdul dah balik," kata Nurul dengan teruja. Aminah tersenyum. "Ya, anakku, kebenaran akan sentiasa menang," katanya. Dia merasakan harapan buat kali pertama dalam 10 tahun. Nurul mengeluarkan buku notanya, membuka muka surat yang menulis ayat Arab itu. "Saya tahu ayat ni penting," katanya. Ia macam amaran daripada ayah. Aminah memeluk anaknya. "Kamu sangat pandai kerana tidak menyerah kalah," katanya. Komuniti di setinggan mula bersatu lebih erat. Mereka menubuhkan kumpulan untuk menentang perobohan tanah. "Kami tak akan biarkan orang kaya menindas," kata Makcik Sompor. Aminah membantu menyelaras. Dia menulis surat kepada agensi kerajaan untuk mendapatkan bantuan. "Kita mesti berjuang untuk rumah kita," katanya kepada jiran-jiran. Dia masih bersikap baik hati, berkongsi makanan dengan orang yang lapar. "Kebaikan akan membawa kita pergi," katanya. Dato Sri Khairul keluar dari hospital dengan keadaan yang semakin teruk. Beliau kembali ke pejabat, tetapi mendapati kebanyakan anak buahnya telah meletak jawatan. "Kami tak nak mati bersama kamu," kata salah seorang daripada mereka. Beliau menghubungi ahli politik yang pernah disogoknya, tetapi tiada siapa yang menjawab. "Mereka khianati saya," beliau berfikir. Beliau duduk di kerusi, melihat gambar keluarga lama yang tidak pernah dihiraukannya. Beliau teringat hari beliau mula menjadi tamak. Hari beliau memutuskan untuk menipu Abdul dan Zulkifli. "Saya cuma nak hidup lebih baik," beliau memberitahu dirinya sendiri, tetapi jauh di lubuk hati, beliau tahu ia adalah alasan. Wartawan menyerbu pejabat Dato Sri Khairul. Mereka bertanya soalan mendalam. "Adakah kamu kenal Zulkifli dan Aminah? Adakah kamu betul-betul menipu Abdul?" Dato Sri Khairul marah. "Keluar." Beliau menjerit, tetapi imej itu dirakam dan disebarkan. Orang ramai mula memanggilnya hartawan penipu. Saham syarikatnya jatuh ke paras terendah dalam 10 tahun. Aminah menerima surat daripada Yayasan Amal. "Kami ingin membantu kamu dan anak perempuan kamu," kata surat itu. Aminah mengalirkan air mata. "Terima kasih," katanya apabila menghubungi yayasan itu. Mereka menawarkan bantuan kewangan untuk dia memulakan hidup baru dan beasiswa untuk Nurul. "Kanak-kanak ni ada masa depan," kata wakil yayasan. Nurul tersenyum. "Saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk ibu," jawabnya. Abdul bertemu Aminah di sebuah kedai makan kecil di bandar. Beliau segera mengenalinya. "Puan Aminah, saya minta maaf atas apa yang berlaku kepada Zulkifli," katanya. Aminah menangis. "Terima kasih kerana kembali," jawabnya. Abdul menghulurkan dokumen lama kepadanya. "Ini semua bukti. Saya akan bantu pastikan Khairul dihukum," katanya. Aminah mengangguk. "Kami tak nak balas dendam, cuma keadilan," katanya. Dato Sri Khairul menerima saman mahkamah. Beliau didakwa atas tuduhan penyelewengan dan pemalsuan dokumen. Beliau duduk di pejabat, melihat bandar yang pernah menjadi miliknya. "Saya dah hilang segala-galanya," beliau berfikir. Beliau teringat kata-kata Abdul, "Ketamakan membawa kepada kematian."
Beliau mula faham bahawa ia bukan hanya kata-kata, tetapi kebenaran. Pada malam itu, Nurul duduk menulis surat kepada Abdul. "Terima kasih kerana membuatkan saya tahu tentang ayah," tulisnya. "Dia berasa seperti ayahnya sedang memerhati dari suatu tempat. Saya akan buat ayah bangga," katanya dalam hati. Dato Sri Khairul bermimpi buruk lagi. Beliau melihat Zulkifli dan Abdul berdiri merenungnya. "Kamu tak boleh lari," kata mereka. Beliau bangun dengan ketakutan, jantungnya berdegup kencang sehingga sakit dada. Beliau tahu ini adalah permulaan pengakhiran. Selepas berita kepulangan Abdul tersebar, kebenaran meletus sepenuhnya. Media menyerbu kehidupan Dato Sri Khairul seperti ribut besar. Mereka menggali masa lalu yang beliau cuba kuburkan selama 10 tahun. Bukti muncul satu persatu, dokumen palsu, surat daripada Zulkifli, dan keterangan daripada saksi lama yang pernah disenyapkan dengan Wang. Polis mengumumkan secara rasmi bahawa Dato Sri Khairul didakwa atas tuduhan penyelewengan dan penipuan. Beliau kehilangan reputasinya dalam sekelip mata. Orang yang pernah memujinya kini mengutuknya. Dato Sri Khairul duduk di pejabat yang dahulunya mewah, tetapi kini kelihatan gelap dan kosong. Telefon berdering tanpa henti, tetapi setiap panggilan membawa berita buruk. Pelabur menarik diri, bank memanggil balik pinjaman, dan saham syarikatnya jatuh sehingga hampir tiada nilai. Beliau memegang kepala dengan tangan yang bergetar. "Kenapa jadi macam ni?" beliau bergumam. Air mata mengalir di pipinya tanpa disedari. Beliau teringat hari beliau menipu Abdul dan Zulkifli. Ia adalah permulaan kekayaan, tetapi kini ia menjadi permulaan pengakhiran. Abdul berdiri memberi temu bual di hadapan media di lapangan terbang. Beliau menceritakan segala-galanya dengan suara yang tenang tetapi tegas. "Saya ditipu. Wang pelaburan hilang semua. Zulkifli, kawan baik saya, terpaksa pergi kerana hutang," katanya, matanya berkaca. "Tetapi hukum alam sentiasa adil. Saya datang ke sini untuk Khairul bertanggungjawab." Penonton di TV melihat imej itu dan tersentuh. Orang ramai mula menderma Wang untuk membantu keluarga Aminah dan Nurul tanpa disedari bahawa ia adalah kuasa kebaikan yang sedang mengalir kembali. Shalita tidak berlengah. Dia memfailkan perceraian dan menuntut separuh harta. Dia masuk ke dalam rumah dengan sikap sombong. "Saya dah tahu segala-galanya, Khairul. Kamu menipu semua orang, termasuk saya," katanya. Dato Sri Khairul memandangnya dengan pandangan merayu. "Shalita, jangan tinggalkan saya sekarang." Dia merayu. Tetapi dia ketawa. "Kamu patut hidup sendirian," jawabnya. Lalu pergi dengan beg besar. Dia membawa semua wang dan perhiasan, meninggalkan Dato Sri Khairul dengan rumah kosong. Lukman, anak lelaki yang pernah disanjungnya, mendengar berita itu dan sangat marah. Dia menghubungi ayahnya. "Kamu orang jahat. Kamu musnahkan hidup semua orang," beliau menjerit. Dato Sri Khairul cuba menjelaskan. "Anak, dengar ayah dulu," katanya. Tetapi Lukman meletakkan telefon. Dia melarikan diri untuk tinggal bersama rakan-rakan dan tidak kembali lagi. Dato Sri Khairul berasa seperti ditikam. Beliau pernah berfikir anak lelakinya adalah masa depannya, tetapi kini anak lelakinya berpaling tadah kerana perbuatan jahat yang dilakukannya. Razali, kawan lama yang pernah menerima wang untuk menutup mulut, memberi keterangan di mahkamah. "Saya melihat Khairul memalsukan dokumen dengan mata saya sendiri," katanya dengan suara bergetar. "Saya minta maaf kerana berdiam diri selama ni, tapi sekarang saya perlu buat perkara yang betul." Hakim mengangguk. Bukti kukuh. Dato Sri Khairul diperintahkan untuk membayar pampasan kepada Abdul dan keluarga Aminah berjuta-juta ringgit. Syarikatnya muflis. Beliau kehilangan segala-galanya yang pernah dikumpulkannya. Dato Sri Khairul memandu pulang dengan rasa putus asa. Jalan-jalan Kuala Lumpur yang pernah sibuk kini kelihatan gelap di matanya. Beliau memikirkan mimpi buruk yang menghantuinya. Perkataan ketamakan membawa kepada kematian bergema di kepalanya. Tiba-tiba, keretanya terbabas kerana beliau tertidur seketika akibat tekanan. Kereta itu melanggar tiang elektrik dengan bunyi dentuman yang kuat. Beliau merasakan sakit di seluruh badan. Darah mengalir dari kepala. Beliau teringat wajah Zulkifli dan Abdul. "Saya yang salah," beliau bergumam sebelum pengsan. Di hospital, Dato Sri Khairul sedar dengan kecederaan parah. Doktor berkata kakinya patah dan ada darah beku di otak.
Kamu bernasib baik kerana terselamat, kata doktor. Tetapi Dato' Sri Khairul tahu itu bukan nasib. Itu adalah hukuman yang belum berakhir, fikirnya. Beliau berbaring memandang siling, memikirkan kehidupan yang musnah kerana ketamakannya sendiri. Aminah mendapat berita daripada TV. Dia duduk di sebelah Nurul. Dato' Sri Khairul kemalangan, katanya. Nurul memandang ibunya. Ibu, Nurul kesian kat dia, katanya. Aminah mengangguk. Kita tak gembira dengan kesusahan orang lain, tapi hukum alam sentiasa adil, dia mengajar. Abdul menelefon Aminah. Saya akan kongsi wang pampasan dengan kamu, katanya. Aminah mengalirkan air mata. Terima kasih, tapi saya cuma nak semuanya berakhir dengan baik, jawabnya. Komuniti di Setinggan mendapat berita baik. Perobohan dibatalkan kerana syarikat Dato' Sri Khairul Muflis. Penduduk gembira. Hukuman dah datang, kata mereka. Aminah membantu jiran-jiran membaiki rumah. Kita akan mulakan hidup baru bersama-sama, katanya. Nurul mendapat beasiswa bahasa Arab daripada yayasan. Saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk membantu orang lain, janjinya. Dato' Sri Khairul dibawa ke mahkamah oleh polis selepas pulih sedikit. Beliau berdiri menggigil di hadapan hakim. Saya mengaku bersalah, katanya akhirnya, air mata mengalir. Saya terlalu tamak dan saya dah hilang segala-galanya. Hakim menjatuhkan hukuman penjara beberapa tahun dan membayar semua pampasan. Beliau berjalan keluar dari mahkamah dengan rantai besi, melihat langit yang pernah cerah tetapi kini gelap. Abdul melawat Dato' Sri Khairul di penjara. Kamu dah dapat apa yang kamu patut dapat, katanya. Dato' Sri Khairul menundukkan kepala. Saya minta maaf, katanya. Abdul mengangguk. Hukuman dah berakhir, tapi kamu kena bayar, jawabnya. Lalu pergi. Dato' Sri Khairul duduk di sel sendirian, memikirkan kehidupan yang hilang kerana kejahatannya sendiri. Selepas Dato' Sri Khairul ditangkap dan dihantar ke penjara, hidupnya berubah sepenuhnya. Sel kecil yang gelap menggantikan rumah mewah yang pernah didudukinya. Bunyi pintu besi berdentum setiap pagi mengingatkannya bahawa beliau telah kehilangan kebebasan. Beliau duduk di lantai sejuk, melihat dinding yang penuh dengan calar daripada banduan sebelum ini. Beliau teringat hari beliau kaya, mempunyai banyak wang, dipuji orang, tetapi kini tiada siapa yang datang melawat. Shalita tidak datang, Lukman tidak datang, malah bekas anak buahnya pun hilang semua. Beliau berasa sunyi dan putus asa seperti tidak pernah berlaku sebelum ini. Di penjara, Dato' Sri Khairul perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan baru. Beliau terpaksa makan nasi keras, bekerja keras di kilang penjara, dan mendengar cerita daripada banduan lain yang dipenjarakan kerana ketamakan seperti dirinya. Kamu terlalu tamak, sebab tu kena macam ni, kata seorang banduan. Dato' Sri Khairul mendengar dan menundukkan kepala. Beliau mula memikirkan perbuatannya sendiri. Beliau pernah menipu Abdul, memalsukan dokumen, menggelapkan wang, menyebabkan Zulkifli mati dan Aminah serta Nurul terpaksa susah. Saya betul-betul bersalah, beliau berfikir dalam hati. Setiap malam sebelum tidur, air matanya lebih kerap mengalir, tetapi dia masih tidak berani meluahkan. Abdul, selepas selesai memberi keterangan, pergi mencari Aminah dan Nurul di rumah kecil di pinggir bandar. Beliau mengetuk pintu dengan tangan yang bergetar sedikit. Aminah membuka pintu dan terkejut. Encik Abdul, katanya dengan suara teruja. Abdul tersenyum. Saya datang untuk minta maaf kerana datang lambat, katanya, lalu menundukkan kepala. Aminah menjemputnya masuk ke rumah. Nurul berlari keluar dari bilik. Pak Cik Abdul. Dia memanggil dengan senyuman. Abdul memeluk Nurul. Kamu sangat pandai kerana jawab soalan tu, katanya. Mereka duduk berbual lama. Abdul menceritakan tentang Zulkifli. Ayah kamu seorang yang sangat baik. Dia percaya saya dan kami pernah impikan untuk berniaga bersama, katanya. Aminah mendengar dan mengalirkan air mata. Terima kasih kerana menceritakan, jawabnya. Abdul menghulurkan cek pampasan. Ini bahagian kamu daripada wang yang Khairul perlu bayar. Gunakan ia untuk mulakan hidup baru, katanya. Aminah teragak-agak, tetapi menerimanya. Terima kasih banyak. Kami akan gunakannya dengan baik, katanya. Nurul memandang Abdul dengan penuh hormat. Saya akan belajar bahasa Arab bersungguh-sungguh untuk berhubung dengan Pak Cik dan ayah, janjinya. Abdul tersenyum. Bagus,
Anakku, kebaikan akan menyusul kamu. Aminah menggunakan wang itu untuk membuka sebuah kedai makan kecil di pasar berhampiran rumah. Dia menjual makanan Melayu ringkas yang dibuat dengan hati. Kedainya sibuk sejak hari pertama. Pelanggan datang kerana mendengar cerita tentangnya. Puan Aminah sangat baik hati. Kami nak sokong, kata seorang pelanggan. Aminah tersenyum. Saya cuma buat baik seboleh-bolehnya, jawabnya. Dia mengupah beberapa jiran yang miskin untuk membantu. Kita akan bantu-membantu, katanya kepada Makcik Sompor yang datang bekerja. Makcik Sompor tersenyum. Dia adalah contoh kebaikan, fikirnya. Nurul mendapat beasiswa daripada yayasan yang dibantu oleh Abdul. Dia masuk ke sekolah yang baik dengan subjek bahasa Arab. Dia belajar dengan cemerlang dan mendapat pujian daripada guru. Kamu sangat bijak dan rajin, kata guru. Nurul tersenyum. Saya buat untuk ibu dan ayah, jawabnya. Dia menghabiskan masa lapangnya membantu ibunya di kedai dan mengajar bahasa Arab kepada kanak-kanak di komuniti. Mari, saya ajar percuma. Dia mengajak. Lebih ramai kanak-kanak datang kepadanya. Mereka suka mendengar cerita peribahasa Arab yang diceritakannya. Ketamakan membawa kepada kematian, dia menerangkan. Kanak-kanak mengangguk. Kami tak akan tamak, kata mereka. Dato' Sri Khairul di penjara mula berubah. Beliau mendengar berita tentang Aminah dan Nurul daripada banduan yang menonton TV. Wanita tu dapat pampasan, anak dia pandai betul, kata seorang banduan. Dato' Sri Khairul mendengar dan hatinya hancur. Beliau teringat hari beliau pernah menindas Aminah di hotel. Beliau pernah memotong gajinya tanpa sebab. Saya dah sakiti dia terlalu banyak, beliau berfikir. Beliau mula menulis surat meminta maaf, tetapi masih tidak berani menghantar. Beliau bermeditasi di penjara mengikut nasihat ustaz yang datang berdakwah. Perbuatan jahat mesti dibayar, kata ustaz. Dato' Sri Khairul mendengar dan menangis. Saya nak tebus kesalahan, katanya kepada dirinya sendiri. Komuniti Aminah mula pulih. Rumah yang dirobohkan dibaiki dengan wang derma. Penduduk bersatu membina taman komuniti untuk anak-anak mereka. Untuk masa depan kita, kata Aminah dalam mesyuarat. Dia menjadi pemimpin tanpa disedari. Orang ramai menghormatinya kerana kebaikan hatinya. Puan Aminah hero sebenar, kata seorang kanak-kanak. Aminah ketawa. Saya cuma buat baik macam yang saya ajar anak, jawabnya. Abdul kembali ke negaranya tetapi berjanji untuk sentiasa berhubung. Beliau menghantar buku bahasa Arab kepada Nurul. Baca dan ingat Pak Cik, tulisnya. Nurul membaca setiap hari dan membalas surat. Saya akan buat Pak Cik bangga, tulisnya. Kehidupan Aminah dan Nurul bertambah baik setiap hari. Mereka mempunyai rumah baru, simpanan, dan kebahagiaan yang sebenar. Kebaikan membawa kepada kebahagiaan, kata Aminah kepada Nurul setiap malam sebelum tidur. Dato' Sri Khairul dipindahkan ke penjara lain yang jauh. Beliau mendapat kerja di ladang penjara. Beliau bekerja keras untuk membayar kesalahannya. Beliau mula bercakap dengan banduan lain tentang kesalahannya sendiri. Jangan tamak macam saya, beliau memberi amaran kepada mereka. Mereka mendengar dan mengangguk. Kamu dah berubah, kata seorang banduan. Dato' Sri Khairul tersenyum sedih. Tapi dah terlambat, jawabnya. Aminah menerima surat daripada Dato' Sri Khairul akhirnya. Saya minta maaf atas segala-galanya yang saya lakukan kepada keluarga kamu, tulisnya. Aminah membaca dan berdiam diri. Dia tidak marah, tetapi dia juga tidak menjawab. Dia menyimpan surat itu dan memberitahu Nurul. Dia sedang membayar hukuman, katanya. Nurul mengangguk. Nurul harap dia akan jadi lebih baik, jawabnya. Kehidupan diteruskan. Aminah dan Nurul hidup tenang, sementara Dato' Sri Khairul perlu berada di penjara membayar kesalahannya. Beliau belajar bahawa hukum alam sentiasa adil. Tiada siapa yang boleh lari. Beberapa bulan berlalu selepas Dato' Sri Khairul dipenjarakan. Kehidupan di penjara telah mengubahnya banyak. Beliau terpaksa bangun awal pagi untuk bekerja keras di ladang. Beliau menundukkan kepala membajak tanah dan mengutip sayur-sayuran. Tangannya yang dahulu hanya memegang pen dan telefon mewah kini penuh dengan luka dan tanah. Beliau letih, tetapi tidak mengeluh. Beliau tahu ini adalah penebusan dosa untuk kejahatan yang dilakukannya. Beliau teringat hari beliau menipu Abdul dan Zulkifli.
Wang yang diperoleh dengan mudah membawa kepada penderitaan hari ini. Beliau mula kurang bercakap dan lebih banyak berfikir. Di penjara, Dato' Sri Khairul bertemu dengan banduan lain yang mempunyai kisah yang serupa. Mereka menceritakan tentang kesilapan dalam hidup mereka. Saya pernah tamak macam kamu, kata seorang banduan tua, tapi hukuman akan sentiasa menyusul. Dato' Sri Khairul mendengar dan mengangguk. Beliau mula menyertai kumpulan meditasi yang diajar oleh ustaz setiap minggu. Bertaubatlah dan berbuat baiklah mulai sekarang, dakwah ustaz. Dato' Sri Khairul duduk menutup mata. Air mata mengalir di pipinya. Beliau benar-benar menyesal, tetapi tahu sudah terlambat untuk membetulkan segala-galanya. Abdul kembali ke Kuala Lumpur sekali lagi untuk mengikuti kes itu. Beliau melawat Dato' Sri Khairul di penjara melalui kaca pemisah. Kamu dah dapat apa yang kamu patut dapat, kata Abdul dengan suara tenang. Dato' Sri Khairul memandang Abdul dengan mata sedih. Saya minta maaf, Encik Abdul. Saya terlalu tamak, katanya, suaranya bergetar. Abdul mengangguk. Maaf, kamu tak boleh kembalikan nyawa Zulkifli. Tapi saya maafkan kamu, jawabnya, lalu bangun. Abdul pergi dengan hati yang lebih lega. Beliau tahu, hukuman telah berlaku. Aminah dan Nurul hidup dengan lebih bahagia. Kedai makan Aminah sibuk setiap hari. Pelanggan datang tanpa henti kerana rasa dan kebaikan hatinya. Makanan sedap dan murah, puji seorang pelanggan. Aminah tersenyum. Terima kasih. Saya buat dengan hati, jawabnya. Dia menderma sebahagian daripada keuntungan kepada kanak-kanak miskin di komuniti. Kita mesti bantu-membantu, katanya kepada Mak Cik Sompor yang datang membantu. Mak Cik Sompor tersenyum. Dia adalah rahmat dari langit, fikirnya. Nurul belajar lebih cemerlang setiap hari. Dia mendapat anugerah daripada sekolah kerana keupayaan bahasa Arabnya. Kamu sangat pandai, puji guru di majlis penyampaian hadiah. Nurul berdiri di atas pentas dengan senyuman. Saya berterima kasih kepada Ibu dan Pak Cik Abdul, katanya. Penonton bertepuk tangan gemuruh. Nurul menghabiskan masa lapangnya mengajar kanak-kanak di setinggan. Mari, belajar bahasa percuma, dia mengajak. Lebih ramai kanak-kanak datang mengelilinginya. Mereka ketawa dan belajar bersama. Kamu baik hati macam ibu kamu, kata seorang kanak-kanak. Nurul tersenyum. Saya belajar daripada ibu, katanya. Dato' Sri Khairul di penjara mula menulis surat kepada Luqman, anaknya. Anak, ayah minta maaf. Ayah buat banyak salah, tulisnya dengan tangan yang bergetar. Luqman menerima surat itu dan mengalirkan air mata. Dia pernah marah, tetapi kini mula faham. Ayah sedang menebus kesalahan, fikirnya. Luqman berhenti mengambil dadah dan kembali belajar. Dia melawat ayahnya di penjara buat kali pertama. Anak maafkan ayah, katanya. Dato' Sri Khairul memeluk anaknya melalui kaca. Terima kasih, anakku. Ayah akan jadi orang baik mulai sekarang, jawabnya. Kedua-duanya menangis bersama. Shalita hidup mewah dengan wang yang diperoleh daripada perceraian, tetapi dia berasa kosong. Dia melihat berita tentang Aminah dan Nurul dan berasa bersalah. Saya pernah menghina mereka, fikirnya. Dia secara rahsia menderma wang kepada yayasan yang membantu Aminah. Saya nak buat baik juga, katanya kepada dirinya sendiri. Dia mula mengubah dirinya, belajar untuk tidak terlalu tamak. Abdul menghantar hadiah kepada Nurul dari negaranya. Sebuah buku peribahasa Arab yang cantik. Baca dan ingat Pak Cik, tulisnya. Nurul membacanya setiap hari. Terima kasih, Pak Cik. Saya akan buat yang terbaik, jawabnya dalam surat. Abdul tersenyum apabila menerimanya. Kebaikan akan sentiasa menyusul kamu, fikirnya. Komuniti Aminah menjadi contoh perpaduan. Penduduk bekerjasama membina sekolah kecil untuk anak-anak mereka. Untuk anak cucu kita, kata Aminah di majlis perasmian. Nurul adalah guru sukarelawan pertama. Saya akan ajar semua orang untuk berbuat baik, janjinya. Orang ramai di komuniti tersenyum dengan harapan. Kebaikan membawa kepada perkara yang baik, kata mereka. Dato' Sri Khairul menggunakan masa yang tinggal di penjara untuk merenung. Beliau menulis buku tentang hidupnya sendiri. Dari hartawan ke banduan, pengajaran daripada ketamakan. Beliau berharap ia akan memberi amaran kepada orang lain. Jangan terlalu tamak. Ia membawa kepada kematian, tulisnya di akhir cerita.
Beliau menghantar buku itu kepada Luqman. Baca dan belajar daripada ayah, katanya. Luqman membaca dan menangis. Ayah betul-betul dah berubah, fikirnya. Aminah dan Nurul pergi ke masjid setiap bulan untuk beramal jariah, untuk Zulkifli dan semua orang yang telah pergi. Untuk kebahagiaan semua orang, kata Nurul sambil menyalakan dupa. Mereka hidup sederhana tetapi penuh dengan kasih sayang. Kebaikan akan sentiasa melindungi kita, Aminah mengajar anaknya. Akhirnya, Dato' Sri Khairul dibebaskan selepas menjalani hukuman. Beliau keluar sendirian, tanpa wang, tanpa reputasi. Beliau berjalan di jalan-jalan Kuala Lumpur yang pernah dikenalinya, tetapi kini beliau berasa seperti orang baru. Saya akan mulakan hidup baru dengan berbuat baik, beliau berfikir. Beliau pergi mencari Aminah untuk meminta maaf secara pribadi. Saya minta maaf atas segala-galanya, katanya dengan air mata. Aminah memandangnya dan tersenyum. Saya maafkan kamu, tapi berbuat baiklah mulai sekarang, jawabnya. Dato' Sri Khairul mengangguk. Terima kasih, katanya, lalu pergi dengan hati yang lebih ringan. Kehidupan diteruskan dengan hukum alam. Sesiapa yang berbuat baik akan mendapat kebaikan, sesiapa yang berbuat jahat akan mendapat kejahatan. Dato' Sri Khairul menghabiskan sisa hidupnya membantu orang miskin untuk menebus kesalahannya. Aminah dan Nurul hidup bahagia dan penuh. Abdul pulang dengan hati yang tenang dan semua orang belajar bahawa hukum alam sentiasa adil. Tiada siapa yang boleh lari.